Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Madam Rozila dan rakan-rakan sekalian. Kami pelajar MPU 3222 Social Work Skills dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk Child Abuse yang bermaksud penderaan kanak-kanak. Saya Najwa binti Rosli akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan terhadap tajuk penderaan kanak-kanak. Kanak-kanak ni didefinisikan sebagai seseorang individu yang berusia kurang daripada 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut Dasar Pelindungan Kanak-Kanak Negara, penderaan kanak-kanak ni merupakan satu pencabulan ataupun pelanggaran yang serius terhadap hak-hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan yang sihat dan bermaruah. Mereka ini wajar diberikan perlindungan serta penjagaan di samping kasih sayang dan perhatian yang mana menjadi tunjang utama dalam sesebuah keluarga. So, macam yang semua orang tahu, penderaan kanak-kanak ni bukan lagi satu fenomena yang baru, malah ia berlaku di seluruh dunia. So, peningkatan kes ni menimbulkan kebimbangan dalam kalangan orang ramai, terutamanya para ibu bapa, kerana terdapat beberapa kes kecederaan yang boleh menyebabkan kecederaan yang serius, kecacatan dan juga kematian. Seterusnya, kanak-kanak ni juga mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari segala keganasan. Contohnya di Malaysia, setiap tahun hampir 2,000 orang kanak-kanak yang dilaporkan telah menjadi mangsa dalam penderaan dan juga pengabaian. Penderaan kanak-kanak ni merupakan masalah global yang besar kerana ia akan memberikan impak yang serius terhadap kesihatan mental dan juga pertumbuhan fizikal, kesejahteraan dan perkembangan sepanjang kehidupan mereka. So, pendek kata, penderaan kanak-kanak ni bermaksud dera ataupun sesuatu perbuatan yang zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khairunisa binti Faris Azman, nombor matrik 42010000501. Seterusnya adalah statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Mengikut statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keluarga dan Masyarakat, selama 2 tahun bermula tahun 2015, terdapat 4,652 kes yang telah dicatatkan berlaku. Terdapat 3 jenis penderaan iaitu fizikal, seksual dan emosi. Kes penderaan fizikal dicatatkan paling tinggi iaitu 2,470 kes, manakala untuk kes penderaan fizik seksual 2,012 kes dan 170 kes penderaan emosi. Dan juga mengikut statistik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada tahun lepas iaitu tahun 2019, 39% atau 192 kes dicatatkan berlaku dan jumlah ini melibatkan golongan ibu kandung dan ia merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan golongan lain. Diikuti golongan bapa iaitu 32% atau 158 kes, pusat jagaan atau pihak pengasuh taska 29 kes atau 6%, manakala kes yang melibatkan golongan ibu tiri hanya 3% atau 15 kes sahaja. Jumlah itu antara kes diperoleh daripada 25,868 panggilan menerusi talian kasih dan melebihi 70% berbanding tahun 2018 iaitu 15,046 panggilan. Panggilan tertinggi dicatatkan adalah melibatkan penderaan kanak-kanak dan masalah keganasan rumah tangga termasuk mangsanya melibatkan golongan lelaki. Sekian daripada saya, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang topik jenis-jenis penderaan terhadap kanak-kanak. Penderaan yang pertama adalah secara fizikal, di mana penderaan fizikal ini berlaku apabila kanak-kanak tersebut disederhakan oleh ibu, bapa ataupun penjaga secara dengan bersengaja ataupun berniat.
Penderaan ini juga disebabkan oleh penderaan fizikal seperti tumbukan, tamparan atau pukulan yang boleh menyebabkan kecederaan yang serius terhadap kanak-kanak tersebut. Penderaan kedua adalah secara emosi. Penderaan emosi ini berlaku apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat dari kegagalan fungsi mental dan emosi. Hal ini juga boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut mengurungkan diri dari bersosial dengan kanak-kanak yang lain. Penderaan yang ketiga adalah jenis seksual. Penderaan seksual ini adalah pelibatan kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang tidak difahami sepenuhnya apa yang dilakukan terhadap kanak-kanak tersebut. Ini juga termasuk dengan memaksa kanak-kanak tersebut melakukan aktiviti-aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zafri Ahmad Zahri, nombor metrik 4193001071 dan topik yang akan saya bentangkan mengenai punca penderaan berlaku atau faktor-faktor di mana faktor pendera bertindak sedemikian dan sepenuhnya daripada masalah individu itu sendiri yang memiliki personaliti seperti tidak berberi kemanusiaan dan sukar mengawal emosi. Yang pertama sekali, punca penderaan berlaku. Melepaskan tekanan, kegagalan mengawal emosi dan tertekan daripada perihal luaran yang membuatkan pendera melepaskan tekanan pada mangsa, terutama apabila mangsa melakukan sesuatu yang tidak diingini, melakukan perkara yang tidak disukai walaupun membabitkan perkara kecil. Mereka melepaskan tekanan terhadap mangsa atas faktor-faktor tertentu seperti masalah di pejabat, kewangan. Mungkin boleh jadi dendam terhadap pertalian mangsa. Contoh kes yang berkait dengan melepaskan tekanan ialah kes di Kelantan di mana seorang bapa pada tahun lepas mendera anaknya hanya sebab marah kepada bekas isteri. Ini hanya menunjukkan tanda protes dengan mendera anak untuk bekas isteri. Dan punca seterusnya ialah pada ciri-ciri pada mangsa. Mungkin cemburu dan tertekan atau geram terhadap kanak-kanak yang hyperaktif, anak tiri atau anak angkat, anak tidak saf taraf dan kanak-kanak kurang upaya. Okey. Physical personality mangsa, bukan darah daging yang membuatkan pendera gagal mengawal diri dan bertindak sedemikian. Contoh kes yang boleh saya kaitkan ialah di Singapura pada tahun lepas di mana mendapat perhatian ramai pihak, di mana sepasang suami isteri mengurung anaknya di sangkar kucing dan menyimbah dengan air panas pada kanak-kanak berumur 5 tahun, dan anak itu anak kandung mereka, atas sebab perbuatan terbabit kerana ingin mendisiplinkan sehingga maut. Punca atau faktor yang terakhir ialah di luar kawalan. Merangkumi faktor luar kawalan terutama pada sifat, perwatakan dan pendera yang tidak terkawal. Kegagalan mengawal diri dan emosi menyebabkan jiwa mereka mengalami gangguan dan tidak pernah tenang hingga tidak boleh berfikir secara rasional sehingga bertindak melulu. Keadaan yang tidak terkawal seperti dalam pengaruh alkohol atau dadah, panas baran dengan rekod jenayah mungkin, dan gila seks serta faktor yang tidak diketahui. Contoh yang terlibat di Sabah di mana pasangan suami isteri juga membuat perkara mendera anak kandung mereka yang berusia 2 tahun kerana kedua-dua mereka tidak boleh dikawal kerana dalam pengaruh dadah jenis syabuk. Itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Okey, yang seterusnya merupakan kesan penderaan kanak-kanak. Kesan ini terbahagi kepada 2 kesan. Yang pertama ialah kesan kepada fizikal si mangsa. Okey, yang pertama ialah
dekat badan si mangsa kita akan nampak kesan-kesan luka. Okey, seperti yang kita tahu, jika berlakunya penderitaan kanak-kanak, si pendera pastinya akan menggunakan tangan, kaki ataupun objek-objek keras untuk memastikan mangsa menderita. Jadi, bila mangsa dipukul, pasti akan meninggalkan kesan. Yang seterusnya mangsa mungkin mengalami kerosakan otak. Okey, macam contoh seperti kalau kita tengah marah dengan seseorang, so kalau kita nak lepas geram, takkan kita nak fikir dulu baru kita bagi, betul tak? Contoh kalau mangsa tiba-tiba dia kena pukul kat kepala dia, mungkin otak dia akan mengalami gegaran, seterusnya akan mengakibatkan penyakit yang lagi teruk. Okey, yang ketiga ialah mangsa akan mengalami keretakan tulang. Okey, macam yang kita tahu, tulang budak-budak ni ataupun tulang kanak-kanak ni mempunyai kandungan kalsium yang lagi rendah daripada tulang orang dewasa. Jadi, apabila kandungan kalsium tu rendah, so tulang tu dia akan menjadi rapuh ataupun dia akan menjadi tidak kuat. Jadi bila kanak-kanak tu kena dera ataupun kena pukul dengan objek yang keras dekat tulang mereka, pasti akan berlakunya keretakan ataupun kes paling teruk boleh terjadinya patah tulang. And last sekali kita boleh kesan dekat badan-badan mangsa atau badan-badan yang kena dera tu is terdapat banyak parut. Kita boleh cek dekat tapak tangan, kita boleh cek dekat tapak kaki, kita boleh cek dekat peha. Sebab apa? Sebab dekat situlah tempat-tempat yang pendera selalu pukul. Seterusnya merupakan kesan daripada segi emosi. Yang pertama ialah mangsa akan mengalami gangguan ataupun tekanan jiwa yang sangat kritikal. Okey, seperti yang kita tahu, dalam dunia ni siapa je yang suka hari-hari kena dera, hari-hari kena pukul, hari-hari kena macam-macam lah, betul tak? Kita yang dewasa ni tak suka, apatah lagi kanak-kanak. Kalau diorang hari-hari kena dera, kena pukul, kena denda apa semua, diorang mungkin ataupun diorang ni kemungkinan tinggi tak ada semangat pun untuk teruskan hidup. Okey, kesan yang seterusnya ialah mangsa yang sering didera ni dia akan sering menyendiri. Sebab apa? Sebab mungkin mangsa ni dia tidak ada trust ataupun dia tidak percaya kepada orang sekeliling. Seperti yang kita tahu kan, kebanyakan kes penderitaan kanak-kanak ni melibatkan ibu bapa. Okey, contoh mangsa ni dia anggap ibu bapa dia sebagai orang yang rapat dengan dia ataupun orang yang paling dipercaya, orang yang paling dia rasa selamat. Tapi orang yang dia rasa selamat tu lah yang mendera dia. Jadi, sebabkan itu, mungkin mangsa dah tidak mempunyai kepercayaan terhadap orang lain. Okey, kesan yang terakhir pula ialah mangsa akan menjadi seorang yang sangat agresif. Sebab apa? Sebab kita tahu, bila orang tu kena dera, mesti dia akan cari cara untuk protect diri dia, betul tak? So, jadi, kalau mangsa ni sering ataupun selalu sangat didera dan dia selalu sangat mempertahankan diri dia, mungkin secara tak langsung sifat agresif tu akan terbentuk dalam diri mangsa. Okey, sekian saja kesan-kesan penderaan kanak-kanak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulakim bin Azmi. Nombor metrik 4193002651. Topik saya adalah tentang peranan dan langkah-langkah pencegahan masalah penderaan kanak-kanak. Peranan yang pertama adalah peranan kerajaan. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah, yang pertama, kerajaan boleh meningkatkan lebih banyak lagi kempen-kempen kesedaran tentang penderaan kanak-kanak di Malaysia. Kedua, kerajaan juga boleh menguatkuasakan lagi undang-undang sedia ada. Contohnya dengan meningkatkan lagi hukuman supaya kes-kes penderaan kanak-kanak dapat dikurangkan. Langkah yang ketiga adalah kerajaan boleh memperbanyakkan lagi kelas-kelas bimbingan terhadap ibu bapa. Peranan yang seterusnya adalah peranan ibu bapa. Langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa adalah, yang pertama, mereka perlulah lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih penjaga supaya tidak mendatangkan bahaya kepada anak mereka. Kedua, ibu bapa juga perlu bijak dalam mendisiplinkan anak-anak mereka dengan memastikan cara mereka mendisiplinkan anak mereka tidak akan membawa kepada penderaan. Dan ketiga, ibu bapa juga perlu mendapatkan bantuan pakar jika anak mereka bermasalah atau mereka menghadapi tekanan. Peranan yang ketiga adalah peranan masyarakat. Langkah yang boleh diambil oleh masyarakat adalah masyarakat perlulah mengambil berat tentang
kawasan persekitaran mereka dengan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Kedua, masyarakat juga perlulah lebih peka dengan keadaan di persekitaran dan sekeliling mereka. Langkah yang ketiga adalah masyarakat juga boleh melakukan lebih banyak lagi kerja-kerja sosial di kawasan setempat mereka. Peranan yang keempat adalah peranan guru. Langkah yang boleh diambil oleh guru adalah mereka harus mengenal pasti murid yang bermasalah seperti perubahan tingkah laku seseorang murid tersebut. Kedua, guru juga boleh memberi bimbingan kaunseling terhadap murid tersebut. Dan ketiga, guru juga harus melaporkan kepada pihak yang sepatutnya jika ianya memudaratkan. Nama saya Farnadia binti Mansur, bernombor matrik 4201001501. Di bawah Undang-Undang Malaysia seperti mana terdapat di dalam Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 17(2)A, seorang kanak-kanak dikira sebagai mengalami kecederaan fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak dan kecederaan ini bukan disebabkan oleh kemalangan atau insiden yang tidak sengaja dan terdapat bukti seperti luka, cala, melecet, berparut, patah atau kecederaan tulang dan lain-lain. Oleh itu, terdapat beberapa hukuman yang diperuntukkan sebagai contoh mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM20,000 Malaysia atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Selain itu, berdasarkan Akta 15 dan 16 Rang Undang-Undang Seksual Kanak-Kanak 2017 telah menyatakan didakwa melakukan sesuatu kesalahan seksual terhadap kanak-kanak seperti melakukan aktiviti yang bersifat seksual di hadapan seorang kanak-kanak, menyebabkan seseorang kanak-kanak memerhati seseorang yang lain sedang melakukan aktiviti yang bersifat seksual, menyebabkan seorang kanak-kanak memerhati atau mendengar apa-apa gambaran sama ada dalam bentuk visual, audio atau bertulis atau gabungan ketiga-tiga bentuk ini iaitu visual, audio atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain yang mengenai orang lain yang sedang melakukan aktiviti yang bersifat seksual. Dan akhir sekali yang membuatkan seseorang kanak-kanak itu sendiri melakukan aktiviti yang bersifat seksual, dan dengan ini boleh apabila disabitkan mereka dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Jadi akta-akta ini telah digubarkan untuk menjaga hak kanak-kanak di seluruh Malaysia. Assalamualaikum, Madam Rozila. Nama saya Muhammad Idris bin Iskandar. Saya ingin membentangkan topik tentang peranan-peranan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan terhadap penderaan kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai hak kanak-kanak. Untuk badan kerajaan, kita mempunyai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah melaksanakan dasar perlindungan kanak-kanak. Dasar ini amat penting bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak CRC dan Akta Kanak-Kanak 2001. Dasar ini memberi tumpuan kepada aspek advokasi, pencegahan, khidmat sokongan, penyelidikan dan pembangunan. Antara objektif dasar ini adalah meningkatkan kesedaran dan khidmat dan komitmen pelbagai pihak terhadap hak kanak-kanak serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Badan kerajaan yang kedua ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
Badan ini telah menubuhkan Majlis Kebangsaan bagi kanak-kanak yang seperti mana termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2016. Peranannya adalah membangunkan program dan strategi yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan kesedaran dalam masyarakat termasuk di peringkat keluarga mengenai hak dan maruah seorang kanak-kanak. Yang kedua ialah mereka bentuk suatu sistem yang cekap serta berkesan di seluruh Malaysia bagi kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. Selain daripada badan kerajaan, Malaysia juga mempunyai badan bukan kerajaan yang aktif untuk membantu dan serta membela hak kanak-kanak. Yang pertama ialah Majlis Kebajikan Kanak-kanak Malaysia atau nama lainnya ialah MKKM. MKKM mempunyai 31 ahli pertubuhan gabungan yang mana ianya bertujuan ataupun berperanan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak miskin dan yatim piatu, kanak-kanak yang mempunyai masalah sosial dan terabai dan juga kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan. Objektifnya ialah memainkan peranan utama dalam mempertingkatkan serta membantu kualiti kehidupan kanak-kanak. Ia juga menyokong dasar-dasar dan program yang berkaitan dengan kesihatan. MKKM menjalankan program bagi kanak-kanak yang memerlukan bantuan seperti kelas tuition, mengarang cerpen dan lain-lain. Badan bukan kerajaan yang kedua ialah Malaysian Association for the Protection of Children. Ia berperanan untuk membela hak kanak-kanak dan meningkatkan kesedaran mengenai penderaan dan pengabaian kanak-kanak untuk melindungi kanak-kanak serta menyokong kanak-kanak yang didera melalui sistem undang-undang untuk mengelakkan trauma. MAPC memberi latihan atau pendidikan mengenai hak kanak-kanak dan mereka juga bekerja secara langsung dengan anak-anak. Badan bukan kerajaan yang terakhir ialah Institut Sumber Kanak-kanak Malaysia atau nama lainnya lah MCRI. Ianya ditubuhkan pada tahun 1993, mempunyai pengalaman hampir 20 tahun. MCRI menyokong Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak CRC dalam semua aspek. MCRI berperanan untuk mempromosikan perkembangan kanak-kanak yang sihat dengan meningkatkan kesedaran mengenai hak-hak kanak-kanak dan menganjurkan standard yang lebih baik dalam penyediaan, penjagaan dan penyelidikan ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Saleh, 4201003501, matric ID saya. So, kesimpulan di sini adalah kanak-kanak ini sewajarnya dipelihara dan dididik dengan baik serta penuh kasih sayang agar mereka dapat membesar dan berkembang sebagai seseorang individu yang boleh menyumbang kepada agama, negara dan bangsa. Kerana mereka lah yang bakal mewarisi serta mencorakkan masa depan negara suatu masa nanti. So, di sini saya berharap semua ibu bapa dapat mengelakkan diri daripada mendera anak-anak mereka dan lebih menyayangi mereka seadanya. Walaupun dalam keadaan emosi, marah, dengan kerja atau hubungan yang tidak serasi, janganlah dilepaskan kepada anak-anak mereka. Dan sewajarnya lebih kepada bersabar dan tegur dan didik dah dengan baik. Terima kasih.